Wabarakatuh. Nama saya Putra Afif Irfan. Saya akan bincangkan tentang projek kereta nasional dan kualiti pengangkutan awam. Okey, bagi sisi pengenalan. Yang pertama, sektor automotif terkenal sebagai ibu negara kepada semua industri kerana ia melibatkan bidang mekanikal, kimia, elektrik, elektronik, pembuatan bahan, teknologi maklumat dan lain-lain. Ia menumpukan kesemua ilmu yang disebutkan di atas melalui pembuatan, penghematan dan kewangan menjadi satu sektor mega yang serba komprehensif. Yang kedua, kepelbagaian dan kedalaman industri otomotif memerlukan setiap sistem dan komponen medular yang diperlukan untuk menghasilkan kereta, menjalani proses mereka bentuk, pembangunan, pengujian proses pembuatan, khidmat selepas jualan dan sebagainya sendiri. Yang ketiga, Malaysia kini mempunyai dua jenama kereta kebangsaan berkeupayaan penuh, iaitu Proton dan Perak 2. Kedua-duanya berjaya menyumbang kepada perindustrian Malaysia. Perak 2 telah muncul sebagai pemegang saham pasaran domestik besar dengan plan ekspor yang agresif pada masa akan datang dan kini dapat menghasilkan dan membangunkan model kenderaan dengan sendiri, iaitu Perak 2 Myvi baharu. Walaupun Proton sentiasa menjadi pemimpin dalam pembangunan kejuruteraan dan kenderaan, namun penguasaan pasaran telah menurun. Pada pandangan saya, pelan pemulihan mereka telah menunjukkan tanda-tanda bahawa ia akan membuahkan hasil dalam masa dekat dan kita tak komited untuk memudahkan fasa transformasi mereka. Okey, bagi isu kualiti pengangkutan awam di Malaysia pula, antaranya adalah keselamatan penumpang dan pengguna terancam. Setengah pemandu bas yang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab boleh mengundang kepada para penumpang. Penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas itu berasa tidak selamat dan khawatir akan keselamatan dirinya. Sikap seperti ini juga boleh menyebabkan keselamatan pengguna dan rakyat lain terancam sama. Serta jangka masa tempoh dan masa yang lama. Sebelum pelancaran bas Rapid Penang, pengguna terpaksa menggunakan dan menunggu bas henti-henti hampir 1 jam lamanya. Ketibaan bas yang tidak tentu masa juga menyukarkan dan menyusahkan para penggunanya menggunakan khidmat bas ini. Kos bahan api meningkat naik. Tambang pengangkutan awam terutamanya bas meningkat dan bertambah berikutan harga minyak yang semakin meningkat. Seterusnya adalah kenderaan lama yang digunakan. Perkhidmatan bas atau bas sekolah adalah jenis kenderaan yang lama yang telah berdaftar dan usia kenderaan menjangkau 10 hingga 15 tahun. Keadaan kondisi dan tempat duduk bas juga dalam keadaan tidak memuaskan dan tidak selesa. Bacaan indeks pencemaran udara yang terhasil. Udara boleh tercemar disebabkan kebanyakan angkutan awam menggunakan minyak diesel, terutamanya bas, gas karbon, monoksida dan asap hitam yang berjalaga daripada kenderaan yang mencemari udara. Yang terakhir adalah pencemaran bunyi. Bunyi enjin kenderaan yang kuat dan sangat bising akan membingitkan telinga dan menimbulkan suasana yang tidak tenang. Ini jelas sekali mengganggu ketenangan dan ketenteraman penumpangnya. Kebiasaannya situasi ini sering terjadi pada bas-bas yang sudah lama digunakan. Ini pula situasi bagi penduduk yang tinggal berdekatan dengan kawasan lapangan terbang yang pasti seringkali diganggu dengan bunyi bising kapal terbang yang membuatkan pendaftaran mahu pun yang mahu berlepas. Ini sedikit sebanyak mengganggu aktiviti harian penduduk serta berikutan bunyi bising di kawasan lapangan terbang demikian. Itu sekian daripada saya. Terima kasih. Konflik pertama yang berkenaan dengan projek kereta nasional adalah pencemaran alam. Pengeluaran karbon monoksida yang berlebihan daripada kereta boleh mengakibatkan keracunan gas karbon monoksida. Kesan keracunan tersebut adalah pekalan oksigen tidak sampai ke organ-organ penting lalu mengakibatkan kegagalan organ-organ tersebut. Selain itu, dengan peningkatan kadar penggunaan kereta di Malaysia, ia telah juga mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang melampau. Seterusnya, harga minyak yang perlu dibelanjakan setiap bulan juga adalah agak mahal. Sebagai contoh, untuk kereta Saga, kos minyak adalah sekitar RM50 seminggu. Manakala pas bulanan untuk RPKL adalah RM30 sebulan. Seterusnya, kita bincangkan pula tentang konflik berkaitan dengan kualiti pengangkutan awam. Selama sekali lokasi yang mempunyai pengangkutan awam selalunya tertumpu di kawasan bandar dan destinasi yang tuju adalah terhad dan selalunya di kawasan bandar juga. Ini mengakibatkan pengguna di kawasan luar bandar berasa tersisih dan mempunyai pilihan yang terbatas. Kedua, jadual perjalanan pengangkutan awam juga adalah tetap dan mengakibatkan pengguna berasa tidak bebas dan terikat kepada jadual pengangkutan awam. Tambahan pula, pengangkutan awam juga selalu sesak terutama sekali di waktu puncak. Kesesakan ini menyebabkan ketidakselesaan kepada pengguna. Seterusnya, kita bincangkan pula tentang faktor-faktor penyumbang kepada konflik. Yang pertama, pengenalan projek kereta nasional telah mengakibatkan penggunaan kereta meningkat. Maka ini akan menyebabkan pengeluaran gas karbon monoksida juga turut meningkat. Yang kedua, disebabkan kereta nasional dijual lebih murah, lalu kadar pembelian juga meningkat. Oleh itu, penggunaan kereta turut meningkat mengakibatkan
kesesakan lalu lintas. Disebabkan kadar penggunaan kereta meningkat, ini telah menyebabkan permintaan minyak juga meningkat lalu menyebabkan peningkatan harga minyak kerana pasaran dapat menampung peningkatan tersebut. Konflik seterusnya adalah kawasan pedalaman tidak mempunyai jumlah penduduk yang mencukupi untuk memastikan pengangkutan awam dapat beroperasi dengan keuntungan. Selain itu, pengangkutan awam juga tidak dapat beroperasi sepanjang hari lalu pihak operator pengangkutan awam perlulah membuat jadual yang tetap untuk berkhidmat kepada pengguna mereka. Akhir sekali, pengangkutan awam juga beroperasi sehingga kapasiti yang ditetapkan untuk memastikan keuntungan yang maksimal. Sekian daripada saya. Saya akan membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan topik ini. Projek kereta nasional yang dicanangkan oleh Tun Dr. Mahathir, di mana projek ini dapat memenuhi keperluan global untuk menangani isu-isu pemrosakan global dan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara yang berpunca daripada penggunaan bahan api dalam kereta. Selain daripada memelihara alam sekitar, kesihatan rakyat juga terjamin kerana tiada gas yang membahayakan kesihatan yang dibebaskan oleh kereta. Untuk pengangkutan awam pula, rakyat Malaysia akan mengutamakan pengangkutan awam sekiranya pengangkutan awam ditarafkan. Pengangkutan awam juga dapat mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya dan mengelakkan menyebabkan Malaysia mengalami kerugian dalam segi infrastruktur. Seterusnya, pengangkutan awam juga dapat memupuk semangat persatuan dalam kalangan Malaysia. Ia dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan berbagai bangsa dengan cara berinteraksi semasa berada dalam angkutan awam seperti bas, LRT dan lain-lain. Baik, penyelesaian kita bagi kepada dua, iaitu fizikal dan juga mentaliti. Okey, untuk dari segi fizikal, kita perlu membangunkan sistem pengangkutan awam di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi seperti di Georgetown, Ipoh, Johor Bahru, Kuching, Kinabalu, Kota Kinabalu dan juga Melaka. Supaya rakyat boleh menggunakan pengangkutan awam secara harian, kita perlu tingkatkan kapasiti pengangkutan awam dan juga frekuensi pengangkutan awam pada waktu puncak, di mana waktu orang pergi dan balik kerja. Dan juga setelah itu, kita perlu merancangkan pembangunan di kawasan jajaran yang sedia ada di tempat yang stesen-stesen kereta api di luar bandar. Kita juga perlu, supaya rakyat boleh menggunakan kenderaan awam secara harian, kita perlu membuat iaitu sebuah fasiliti, iaitu park and ride di kawasan pinggir bandar agar rakyat boleh menggunakannya secara harian. Baik, negara Jerman, negara Jepun dan juga Malaysia mempunyai persamaan, iaitu mempunyai sistem pengangkutan awam dan juga kita punya kereta nasional. Tetapi pembezaan antara ketiga-tiga negara adalah kita punya mentaliti. Okey, macam mana kita nak ubah mentaliti ini adalah kita kena adakan kempen kesedaran penggunaan pengangkutan awam kepada rakyat negara kita. Seterusnya, kita perlu mengadakan pendidikan alam sekitar agar rakyat lebih sedar bahawa pengeluaran karbon footprint negara kita adalah tinggi dan mereka perlu ada alternatif untuk menggunakan kenderaan awam. Seterusnya, kita perlu mengadakan pelarasan undang-undang kerana kita dah ada National Automotive Policy dan juga Dasar Pengangkutan Negara. Dan kita sebagai pemain industri, kita perlu bergabung usaha dengan kerajaan untuk menyelesaikan, untuk mencapai apa yang negara kita nak dalam dasar pengangkutan dan juga dasar automotif, supaya kedua-duanya dapat dicapai secara optimum dan tidak berlebihan. Salam sejahtera, nama saya Amripal Singh, metrik nombor A17981 dan saya hendak menerangkan tentang pengajaran dan kesimpulan yang diperolehi dari perbandingan pembangunan projek kereta nasional dan peningkatan kualiti pengangkutan awam dari sudut etika dan keutamaan. Dari segi kepentingan, pengangkutan awam haruslah diutamakan oleh kerajaan berbanding dengan program pembangunan kereta nasional. Ini adalah kerana sistem pengangkutan awam yang lancar merupakan tulang belakang sesebuah negara. Kebanyakan negara maju seperti Jepun dan Jerman yang mempunyai kereta nasional tersendiri juga memberikan kepentingan yang tinggi terhadap sistem pengangkutan awam negara, walaupun mereka merupakan pembina kereta nasional yang amat termasyhur seperti Honda dan BMW. Selain itu, pembangunan kereta nasional yang berkualiti dan mempunyai harga berpatutan sudah pasti dapat memajukan ekonomi negara serta memberi rakyat middle class peluang untuk memiliki kereta tersendiri. Walaupun begitu, sistem pengangkutan awam yang lancar merupakan antara pendorong utama ekonomi sesebuah negara. Kebanyakan rakyat working class lebih rela menggunakan pengangkutan awam untuk berulang-alik ke tempat kerja berbanding dengan menggunakan kereta sendirian. Ini adalah kerana dengan menggunakan fasiliti seperti KTM,
Mereka tidak perlu memikir tentang isu parking yang mempunyai kadar tinggi serta kesukaran mencari tempat parking terutamanya di bandar Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan sebagainya. Pengangkutan awam juga mempunyai kadar yang rendah dan disubsidi berbanding dengan kos minyak dan penyelenggaraan kereta. Seterusnya, sistem pengangkutan awam yang lancar juga dapat mengurangkan impak greenhouse effect yang berpunca daripada asap exhaust yang dilepaskan oleh kereta. Peningkatan taraf sistem pengangkutan awam dapat menarik lebih pengguna harian dan dapat mengurangkan bilangan kereta pada jalan raya. Ringkasnya, kedua-dua program pembangunan kereta nasional dan peningkatan taraf perkhidmatan pengangkutan awam adalah faktor penting dalam meningkatkan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, kerajaan haruslah lebih mementingkan peningkatan kualiti sistem pengangkutan awam kerana ia merupakan keperluan harian bagi kebanyakan orang kelas pekerja dan merupakan aset berharga dalam perjalanan Malaysia menjadi negara dunia pertama.